Assalamualaikum, selamat sejahtera, Dajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadow Channel pada malam ini. Seperti biasa, Shadow harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, so pada hari ini Shadow bakal berkongsikan dengan korang satu kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh dua adik-beradik ni yang bernama Adawiyah dan juga Atira ketika hendak pulang ke kampung halaman mereka. Diorang ni terpaksa melalui jalan karak lama. Bukan karak yang baru yang korang tahu tu, tapi jalan karak yang lama, di mana mereka mengalami satu pengalaman yang amat menyeramkan. So game baik semua, kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal Shadow kongsikan pada hari ini, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. Bermacam-macam kisah yang kita dah pernah dengar pasal jalan karak ni. Alright, tak kisahlah lebuh raya karak ke ataupun jalan karak yang lama yang banyak hutan dan semua benda tu, tapi in the end jalan tu memang bawa ke dalam hutan pun. So memang kita dah tahu banyak sangat benda-benda yang mistik ataupun misteri ataupun apa sekalipun lah yang berlaku dekat jalan sana. Semestinya yang paling famous yang kita tahu pasal Volkswagen kuning tu. Tak habis-habis pasal Volkswagen kuning yang ajak berlumba. Lepas tu ada yang kata ada makhluk-makhluk kelibat-kelibat Pontianak lah, Langsui lah, semua benda ada dekat situ tau. Tapi pengalaman yang bakal dialami oleh Adawiyah dan juga Atira ni semasa perjalanan mereka pulang ke kampung dorang, si Adawiyah yang merupakan kakak sulung kepada Atira ni, dia time tu dah on the way, dah balik kampung dah. Macam biasa diorang ikut highway Kara tu kan, daripada Gombak melalui highway lebuh raya tu semua yang nak menghala ke Genting, menghala ke Pahang, semua benda tu. So macam biasa diorang akan ikut lebuh raya tu macam biasa. Dan Adawiyah ni bagi tahu kepada Atira yang dia plan untuk ikut jalan Kara lama. Atira pada waktu itu berasa pelik, kenapa kakak dia nak menggunakan jalan lama tu. Atira pun bagi tahu gunalah lebuh raya macam biasa. At least tak payahlah ikut laluan lama tu, sebab laluan lama tu satu tak banyak kereta, lepas tu berhutan tebal, dan jalan tu macam one lane macam tu lah, lebih kurang lah Shadow rasa kan. Kira Atira risau lah sebab ikut jalan tu memang jalan yang berbahaya. So Adawiyah pun bagi tahu dekat Atira ni, kalau nak sampai ke kampung dorang, kalau ikut highway bukan tak boleh, boleh, tapi dia memakan masa sikit. Dia kena melencong sana sini semua. Kalau dia ikut jalan karak lama, automatically terus sampai dekat kawasan kampung dia. So Atira pun tanya kepada si Adawiyah, demi menjimatkan masa, takkanlah kita nak ambil risiko untuk ikut jalan tu. Adawiyah just abaikan apa yang Atira cakap. Dia still fix ataupun dia still fokus untuk guna jalan karak lama ni. So Atira hanya terpaksa mengiyakan saja sebab bukan Atira yang bawa kereta, Adawiyah yang bawa kereta. So diorang pun sampailah satu timpang di mana diorang akan melalui jalan karak lama tau. So setibanya dekat kawasan jalan karak lama tu, perjalanan diorang macam biasa, tak ada apa-apa yang mencurigakan ataupun benda-benda yang menyeramkan. Boleh dikatakan so far perjalanan lancar lah. And pada waktu tu dah pukul 11 ke pukul 12 malam macam tu tau. Dah memang lewat dah. Diorang bertolak daripada KL nak menuju ke rumah kedua ibu bapa mereka. So si Adawiyah ni pun layan lah jalan tu macam biasa. Pada waktu yang sama, sambil tu pasanglah radio, sambil tu dengar lagu. And then biasalah dua adik-beradik kan, kakak dengan adik kan, dua-dua perempuan. So pada waktu yang sama, mana datang lagu best, diorang pun start lah menyanyi semua benda tu. Sampailah tiba satu momen ni di mana tengah-tengah diorang memandu, siaran radio yang tengah diorang dengar tu tiba-tiba terpadam tau. Dan Atira pandang Adawiyah, Adawiyah pun pandang pada Atira. Dua-dua dah jam kejap lah. Apa hal pula radio tu tiba terpadam kan? Dan lepas tu Adawiyah pun cakap, tak ada apa-apa kot, mungkin yelah signal ke ataupun yelah kereta lama kan, kod-kod benda tu terlanggar time on the way, guna jalan biasa, jalan berlubang ke apa, tentak wiring tak kena ke apa, sebab tu lah terpadam. Bermacam-macam lah idea logik yang diberikan kepada Atira supaya nak menenangkan si Atira. Sebab apa? Adawiyah tahu yang Atira ni sebenarnya tengah dalam keadaan cuak-cuak macam tu tau. Sepanjang dia melalui jalan karak lama tu, Atira walaupun sambil tu still have fun dengan kakak dia, tapi dia boleh nampak daripada raut wajah Atira ni, dia risau tau. Sebab sepanjang perjalanan diorang, keliling diorang ni penuh berhutan tebal tau. And lagi satu, dah lah gelap, tak ada lampu. Kereta pun tak banyak yang lalu situ. Paling koman-koman pun dalam satu kereta lah. Itu pun lepas berapa minit ataupun berapa km je tu baru diorang jumpa kereta tau. So time ni, time si Adawiyah tengah bawa kereta ni, time radio semua dah terpadam, hanya kenderaan ataupun lampu cahaya daripada kenderaan Adawiyah sahaja yang menerangi
keheningan malam. Tiba keheningan malam dalam kegelapan malam tu tau. So since radio tu dah terpadam, Atira dekat tepi tu sambil tu berkumat kamit mulut dia tau. Adawiyah pun pandang pada si Atira, tanyalah, kau baca apa ni? Apa yang kau kumat kamit dalam mulut kau ni? Dia Atira kata, tak adalah, aku baca doa lah, baca doa ke, baca surah ke. At least sepanjang perjalanan kita orang tak selamat lah, tak adalah benda-benda yang berlaku. Dia ada, coy, kau ni fikir benda-benda macam tu. InsyaAllah perjalanan kita akan selamat. Janganlah kau fikir sampai benda-benda teruk kan. Dia Atira cakap, tak salah kita baca doa, tak salah kita baca petikan daripada Al-Quran. At least sepanjang perjalanan kita ni selamat, tak adalah isu ke apa-apa ke. And plus kak, you kena ingat kak, kita ni dua orang perempuan yang melalui jalan karak lama ni berdua saja tau, tak ada siapa-siapa yang menemani. Kalau datang apa-apa, kalau kita breakdown ke apa ke, kan dah satu hal. Ada orang cakap, mulut kau ni lancang enggak cuba kau bertapis sikit mulut kau kan nanti betul-betul terjadi yang jijik kita. Macam mana kita nak cari orang? Tu baru time tu ada yang terfikir. Sebab selain itu, line dekat jalan tu pun agak kacau jugalah. Sebab nak dikatakan line clear, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So diorang pun meneruskan perjalanan seperti biasa. Sampailah ada satu momen ni, tengah ialah Adawiyah pun sedang senyap fokus pemandu kita, Atira yang terkumat kami membaca segala petikan-petikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba Atira terdengar seperti ada suara yang meminta tolong. So dua orang ni duduk dekat bahagian depan, obviously duduk depan dan takkan duduk belakang kan. So tengah si Atira ni tengah duduk fokus membaca petikan-petikan ayat Al-Quran semua, di salah satu sudut di belakang kepala dia lah, ataupun dia terdengar macam bisikan macam tu, seperti ada sesuatu ataupun ada orang yang meminta tolong tau. Dia macam tolong, lebih kurang macam tu. Tapi Atira macam tak nak layan tau. Dia dengar benda tu, dia macam mengganggu lah fokus dia sikit. Tapi dia macam nak layan sangat pun tak boleh juga, sebab dia tak tahu apa ataupun dari mana datang suara tolong tu. Dan lepas tu Atira pun pandang pada si Adawiyah, tanyalah, you ada cakap apa kak? Dan Adawiyah pun pandang pada Atira, kau nak aku cakap apa? Aku tengah diam kan, aku tengah fokus buat kereta lah. Dah lah gelap ni, radio pula tak boleh pasang. Dan Atira pada ketika itu pun dah rasa pelik, dah rasa lain macam dah rasa tak sedap hati. And then disebabkan dia dah rasa tak sedap hati sangat, dia pun bagi tahu lah kepada si Adawiyah ni, kak, Tira tak tahu lah. Tira rasa macam Tira dengar ada orang minta tolong lah kak. Ya Adawiyah pun bagi tahu si Tira, kau jangan main-main. Kita dah lah dekat tengah hutan, tengah bawa tengah gelap malam semua benda kan. Mana ada orang minta tolong? Akak tak dengar pun siapa-siapa minta tolong. Dan Atira pun balas balik, tak ada kak, betul. Tira dengar ada orang minta tolong ni. Dan si Adawiyah ni pun pandanglah cermin belakangnya, tapi apa yang dia nampak hanyalah kegelapan jalan tau. Paling koman pun lampu merah kereta dia je. Dan Adawiyah pun cakap, cuba kau fikir baik-baik, kau fokus, kau tengok keadaan sekeliling kita kan. Kau tengah pandang aku dan kau tahu aku tak cakap apa-apa pun. Dari mana kau rasa tiba-tiba ada suara orang minta tolong? Tak logik kan. Dan Atira pun cakap, tak ada kak, tak tahu lah kak, malah nak cakap dengan kak, akak ni satu masalah. Bila orang bagi tahu akak tak nak dengar, tapi bila benda tu betul-betul terjadi nanti, akak juga yang mengelabah kalut sini sana kan. Dan ada yang cakap, tak ada, sekarang you buatlah apa you nak. Just fokus, biarlah akak drive kereta dengan tenang. Akak punya matlamat, akak punya objektif sekarang nak sampai rumah mak dengan ayah. So Atira pun iakan and teruskan buat apa yang dia tengah lakukan. And Adawiyah pun fokuslah bawa kereta. So diorang pun bawa kereta, tengok sampailah satu bahagian di mana dia macam ada lencong macam tu tau, ataupun ada kona macam tu tau. Seeloknya Adawiyah ambil kona tu, tiba-tiba kenderaan yang Adawiyah bawa ni dia macam tersangkut-sangkut tau, macam tak boleh nak bergerak tau. Dan Adawiyah ni macam tak manis ni, takkan kita nak mati pula kan. Tapi Adawiyah just teruskan drive kereta dia. Sampailah satu momen tiba-tiba kereta dia memang tak boleh jalan and kereta dia mati enjin. Atira pada time tu dah rasa cuak dah, muka dia dah gabra next level punya. And Adawiyah ni cubalah tenangkan si Atira, cakap tak ada apa-apa, kita ni okey, just nak kita kena check lah apa yang tak kena, overheat ke apa ke. Atira pun cakap, nak overheat apanya, sepanjang jalan tak ada pun nak panjat bukit sangat. And plus akak bukan memecut ke bawa macam orang tak betul ke, akak bawa elok je. Ni pelik ni kak, tiba-tiba kita kena berhenti kat sini. Jangan kak, dah lah tempat ni gelap, tak ada orang ni. Dan lepas tu bila lah sampai satu momen, kereta tu pun come to a full stop, berhenti terus kat tepi jalan.
and hanya tinggallah lampu cahaya daripada kereta tu, enjin mati. Tapi pada waktu yang sama, demi menjimatkan bateri kereta, sebab takut kalau biar lampu tu berlama sangat, takut bateri kereta pula mati, satu hal pula. So Adawiyah pun bagi tahu Atira, kau tolong aku jap, kau teman aku tengok dekat boot depan, tengok enjin apa yang jadi, kok ada benda apa overheat ke apa ke. Dan Atira pun macam, kak betul ke nak keluar ni, gelap lah kak. Dan Adawiyah bercakap, betul lah, kau ingat aku main-main ke? Kalau kita tak cek, siapa je nak cek? Dan Atira pun nak tak nak terpaksa iakan apa yang kakak dia suruh. So diorang berdua pun keluarlah daripada kereta dalam keadaan gelap. And si Adawiyah ni pun decide untuk on lampu kereta dia sekejap, and pergilah ke depan and bukalah hood depan tu, and nak tengoklah apa yang tak kena dengan kereta. Bila dia buka, dia tak jumpa pun benda-benda yang ada isu. Nampak macam okey lah, tapi yelah kita bukan mekanik kan, kita tak tahu apa masalah dalaman yang mungkin bagi problem ke apa. So Adawiyah pun bagi tahu kat Atira, kan kereta tu ada torchlight kan, dia ambil torchlight. Atira pun jam, kan handphone ada lampu, tak boleh ke guna handphone lampu? So Atira pun malah nak fikir banyak, dia pun masuk dalam kereta, ambil lah torchlight besar yang macam spotlight tu bagai, memang kuat gila lampu. Dia pun keluar dari kereta and start nyala lah dekat tempat kawasan enjin tu. So Adawiyah pun check lah kereta dia, check kok ada benda tak kena ke, ada leaking minyak hitam ke apa ke, ataupun minyak apa main minyak tu tak ada ke apa. Tapi bila dia cuba start, sambil si Adawiyah ni berada dekat depan, dia suruh Atira start kereta tu seolah-olah tak boleh nak start tau. Tak nampak macam ada problem dengan bateri ke, tak nampak apa-apa tau. In the end, Adawiyah hanya mampu tawakal dan redha je lah dengan situasi tu. So si Adawiyah ni pun tutup boot kereta dia, and diorang berdua pun nak masuk lah ke dalam kereta and cuba fikirkan apa next benda yang diorang boleh buat tau. Diorang cubalah nak try call sesiapa ke, nak call mekanik ke, call mak bapak diorang pun. Tapi kebetulan di mana tempat diorang berhenti kereta tu, line tak ada mat. Biasalah benda-benda macam ni. Line time tu lah, line tak ada and coverage tak ada. Guna telco mana, entahlah, Shadows tak tahulah. Kalau Shadows cakap telco mana nanti kena saman pula kan. Lebih kurang macam tu lah. So Adawiyah pun dah jam dah buntu, tak boleh nak fikir apa dah. Hanya dia mampu fikir just masuk dalam kereta and tunggu kot ada kereta lain yang lalu ke, lori ke apa ke, dengan harapan dapatlah tolong dorang untuk start kereta and memulakan perjalanan pulang ke rumah mak bapak dorang. So seeloknya dorang dah on the way nak masuk kereta, tiba-tiba Atira ni terpaku ataupun tergamam dekat tempat dia, dekat bahagian dia nak masuk kereta tu. Si Adawiyah ni pula dah on the way buka pintu and dah nak masuk, and then dia pandang si adik dia ni duk tercengang kat situ, pandang dekat satu kawasan, and dia tanyalah, Tira, apa yang kau pandang Tira? Masuklah dalam kita. Dan Atira pun pandanglah kepada si Adawiyah ni, kak nampak tak apa dekat depan tu? Dan Adawiyah pun pandanglah nak tengok apa yang depan. Dan Adawiyah pun pandang Atira, nampak apa? Tak nampak apa-apa pun. Kak ambil torchlight kak suluh depan tu kak, tengok apa ada dekat depan tu. So Adawiyah pun ambil torchlightnya and nyalakan dekat tempat di mana Atira cakap ada sesuatu dekat depan tu tau. So apabila Adawiyah nyalakan lampu tu, alangkah terkejutnya Adawiyah apabila dia nampak ada satu badan ataupun bentuk badan makhluk yang berdiri dekat situ, berkain ataupun berbaju putih, nampak macam koyak ke, macam kotor-kotor sikit, and boleh nampak sedang mengendong bayi dekat badan dia. And Adawiyah nampak raut wajah makhluk ataupun apa benda yang tengah berdiri kat situ dengan wajah yang amat mengerikan tau. Mengikut Adawiyah, wajah yang dia nampak pada ketika itu nampak seolah-olah wajahnya terbakar, kulit mengelupas, and pada waktu sama seperti yang Shadows cakap tadi, mengendong bayi sambil diperdengarkan seperti suara meminta tolong. And Atira terus bagi tahu Adawiyah, kak, inilah suara yang Atira dengar tadi minta tolong. Nampaknya datang daripada makhluk tu. Adawiyah pun terus pandang Atira and suruh cepat-cepat masuk dalam kereta tau. Sambil diorang nak masuk ke dalam kereta, apa yang Adawiyah dan juga Atira nampak adalah makhluk tu dari mana ia berdiri sedang jalan menghampiri mereka berdua ni secara perlahan-lahan sambil menangis dan cuba meminta tolong tau. And apabila Adawiyah dan juga Atira dah masuk ke dalam kereta,
Cepat-cepat diorang lock kereta, and Adawiyah dengan Atira terus start membaca segala doa, segala petikan surah daripada Al-Quran yang mereka ingat pada time tu tau. Kan, dengan ayatul kursi lah, dengan ayat 3 kul, semualah diorang baca non-stop, ulang baca. Namun diorang still nampak makhluk tu makin menghampiri kereta Adawiyah dan juga si Atira tau. Atira time tu dah start panik lah. Dia start bagi tahu kakak dia, "Kak, kita nak buat apa sekarang ni, Kak? Kita nak buat apa sekarang ni, Kak? Benda tu dah makin dekat. Atira nampak wajah dia lagi jelas." Adawiyah cakap, "Jangan pandang kat dia. Just tutup mata and just continue baca segala surah yang dia tahu." So, diorang pun pejam mata diorang, and diorang start lah terkumit membaca non-stop, membaca. And apabila Adawiyah membuka mata dia sedikit, time tu tak kelihatan apa-apa makhluk yang berada di depan kereta diorang tau. Terus Adawiyah tepuk Atira and cakap, "Buka mata, benda tu dah tak ada dah." And Atira pun buka lah mata dia, and dia tengok keadaan sekeliling gelap, tak nampak pun kelibat makhluk tadi yang diorang nampak tu. And Atira pun buka lah lampu kereta dia, high beam kan. Keadaan sekeliling kosong, hanya ada jalan, pokok-pokok and bar besi kat tepi tu kan, untuk elak masuk gaung semua benda tu je, tak ada apa-apa. Diorang terus tarik nafas lega, tapi taklah lega sangat, diorang still stuck dekat situ. So seeloknya diorang sandar dekat belakang seat diorang ni, dengan kononnya fikir, okay, makhluk tu dah tak ada, makhluk tu dah caw dah. Tengah diorang nak relax, elok saja diorang nak tenangkan diri diorang, tiba-tiba berdebam, bunyi kuat gila, and diorang nampak bayi yang makhluk tadi sedang mengendong tadi tu jatuh di depan kereta diorang tu. Jatuh, bergolek jatuh tu. Terus menjerit si Adawiyah dan si Atira ni tu. Terus mereka berpelukan dalam keadaan yang teramat ketakutan tu. Pada waktu yang sama, Atira terdengar bunyi tap dekat cermin kereta belah kiri dia, tempat seat dia lah. Dia dengar bunyi tap, tap. Dan lepas tu dengar bunyi cakaran tau. So si Adawiyah ni sedang pegang si Atira ni. Pada waktu yang sama, Adawiyah sedang pandang dekat cermin yang dia dengar ketukan tu tau. And apa yang Adawiyah nampak, jari yang kurus semacam berwarna hitam, kuku yang panjang sedang cakar cermin kereta tu tau. Adawiyah terus tutup mata dia and pegang erat kat si Atira ni tau. And diorang ni dah time tu dah start menangis dalam ketakutan yang teramat sangat, hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan ada bantuan yang akan datang. Tak kisahlah apa bantuan sekalipun, apa yang diorang harapkan adalah makhluk tu caw daripada tempat tu tau. And tak sampai beberapa saat kemudian, kelihatan cahaya lampu kereta datang daripada seberang jalan tau. And apabila kereta tu lalu dekat situ and berhenti, sepasang suami isteri yang berada dalam kereta tu, and lelaki tu keluar daripada kereta tu, ketuk pintu kereta si Adawiyah ni tau. Adawiyah terus pandang lelaki tu dengan rasa yang teramat tenang, teramat lega. Terus Adawiyah buka pintu and bagi tahulah brother yang berhenti tepi jalan, bagi tahu apa sebenarnya yang dah berlaku tau. And lelaki tu yang berhenti cubalah fix kereta tu, and akhirnya berjaya untuk start kereta tu. Entah macam mana, tapi end up berjaya lah. Dan lelaki tu pesan kepada mereka berdua, cakap, korang berdua ni kenapa ikut jalan ni tengah-tengah malam? Bahaya tau, macam-macam benda boleh berlaku. Lain kali kalau boleh, try elak lalu jalan karak lama ni time malam-malam. Kalau tak biasa, kalau tak ada laki ke apa. Plus korang ni 2 orang je perempuan kan, takut apa-apa nanti kalau lemah semangat ke apa, bahaya tau. Bukan hantu je, takut lah benda kemalangan ke apa ke. So dua perempuan ni pun mengiyakan dan cakap diorang pun nak on the way pulang ke kampung mereka tau. So selepas dah selesai semua tu, lelaki tu pun masuk yang kita dia. Diorang pun, si Atira dan juga si Adawiyah ni pun memulakan perjalanan diorang semula pulang ke kampung. And sepanjang perjalanan diorang, alhamdulillah, tak adalah rasa apa-apa benda yang pelik. And sepanjang perjalanan diorang rasa macam kereta tu tak adalah nak buat masalah ke, nampak macam nak buat problem lagi tau. And lepas tu kebetulan jalan yang diorang ikut tu tertiba macam adalah banyak sikit lah kereta berbanding tadi. Adalah dalam 2-3 kereta kan berlawan arah semua benda tu. Tapi apa yang Adawiyah sedar is that tiap-tiap kali ada kereta yang bertentangan arah lalu dekat diorang, confirm diorang akan high beam
Adawiyah pun pelik, kenapa diorang ni asyik high beam lah, apalah semua kan, ada something ke kat depan tu. Tapi sepanjang diorang lalu jalan tu, lepas any kereta yang high beam kat diorang, tak ada pula apa-apa gangguan, tak ada pula apa-apa roadblock ke apa ke kan. So Adawiyah dengan Atira ni pun pandang sama sendiri, berasa pelik dah. Tapi satu lagi benda yang Adawiyah rasa is that dia rasa seolah-olah kereta dia terasa teramat berat tau. Sebanyak mana dia tekan pedal minyak tu pun terasa macam kereta tu macam menampung berat yang lagi satu tau dalam kereta tu. Dia Adawiyah pun cubalah nak tenangkan si Atira, bagi tahu si Atira, tolong kita berdua, kita fokus baca segala doa yang kita tahu, dan kita continue perjalanan kita balik sampailah kita sampai kat rumah mak dengan ayah tau. So diorang pun drive sampai satu momen tiba-tiba Atira terbau sesuatu yang teramat busuk tau. Diorang tak boleh tahan tau. Diorang berdua ni nak try buka tingkap kereta diorang, tapi pada waktu yang sama terasa teramat takut. Apa yang Adawiyah perasan ataupun sedar is that bau tu rasanya datang daripada belakang seat bahagian Atira tu. So Adawiyah rasa macam bau tu datang dari situ, tapi pada waktu yang sama dia macam risau ataupun takut nak pandang cermin sisi belakang dia. Takut kalau kot dia, bila dia pandang cermin tu, dia nampak ada makhluk yang duduk dekat belakang tu tau. So Adawiyah dengan Atira ni hanya mampu menahan bau busuk tu sampailah diorang tiba di rumah kedua bapa diorang tau. And seeloknya Adawiyah park kereta, segala barang yang ada dalam kereta diorang abaikan, terus mereka bergegas masuk ke dalam rumah tu. Ibu dan ayah si Adawiyah dan juga Atira ni berasa pelik dengan perangai anak diorang ni tau. So ayah dia dah rasa lain macam tau. Ayah dia pandang kita, and pada waktu yang sama pandang dalam rumah and pandang isteri dia tau. So selepas Adawiyah dan juga Atira ni dah masuk, kedua ibu bapa Adawiyah dan juga Atira pun masuk jugalah. And tak sampai beberapa minit macam tu, tiba-tiba kedengaran si Adawiyah dan juga si Atira menjerit keluar daripada bilik tau. Ayah dia time tu sedang relax duduk dekat ruang tamu kan, tengah sambil tu menunggu time subuh. Tengah-tengah duduk time tu terkejut orang tua tu tau. Fikir, apa hal lah dengan dua anak dara aku ni tiba-tiba menjerit tengah-tengah pagi ni kan. Ayah Adawiyah dengan juga si Atira ni pun tanyalah, korang ni dah kenapa menjerit-jerit tengah-tengah malam ni? Dan Adawiyah pun bagi tahu yang katanya ada satu nenek yang berada di dalam bilik mereka tau, sedang duduk dekat salah satu penjuru dekat bilik tu tau. Dan ayah si Adawiyah ni just pandang Adawiyah macam tu je, and terus tegur Adawiyah dengan Atira, cakap, itulah, ayah dah pesan banyak kali dah, bila pergi mana-mana, keluar mana-mana, datang daripada mana-mana, basuh kaki dulu, baca doa dulu, baru masuk rumah. Bukan main redah masuk rumah ke. Ayah dah perasan dah, benda tu dah masuk sekali dengan korang. Korang dah jemput dia masuk dah. Korang ingat rumah ayah ni apa? Hotel kan, nak bawa benda-benda ni masuk. So ayah si Adawiyah dan si Atira ni punya marah, terus bangun daripada kursi dia and menghala ke arah bilik Adawiyah dan juga si Atira ni. And apabila ayah si Adawiyah dan juga Atira ni masuk ke dalam bilik, betul lah apa yang diberitahu oleh si Adawiyah. Sebab apa? Ayah si Adawiyah dan juga si Atira ni nampak satu nenek tua, rambut gerbang putih, berbaju entah apa, baju jubah ke apa tak tahu macam tu, bertongkat, sedang berdiri di penjuru dinding tu tau. Tapi dia tak berkata apa-apa pun. Dia just hanya duduk kat situ mendiamkan diri. So ayah Adawiyah dan juga Atira ni bagi tahu, ni aku tak jemput tau kaum-kaum tu datang rumah aku sesuka hati. Okey, kita ada adab. Kalau boleh dipersilakan keluar sebelum aku buat sesuatu yang kau akan menyesal. Berani pakcik ni. Hebat dia. So makhluk tu still berdiri kat situ tau, tak berganjak langsung tau. So in the end, ayah si Adawiyah dan juga si Atira ni startlah membaca segala-gala ayat petikan daripada Al-Quran. Start kira consider macam merukiahkan bilik tu lah. Tengah baca-baca, dan bila ayah Adawiyah dan juga Atira ni buka mata, makhluk tu tak kelihatan dah dalam bilik. And for some reason, ayah si Adawiyah dan juga si Atira ni rasa macam beban macam tu lah, macam berat ataupun beban dalam rumah tu tiba-tiba ringan. Dah tak rasa seperti ada entiti ataupun aura-aura negatif
yang terdapat dalam rumah tu tau. So selepas insiden tu semua, ayah Adawiyah dan juga Atira ni pun tanyalah kepada diorang pergi mana, macam mana benda tu boleh ikut balik. So Adawiyah pun terangkan dekat ayah, dia kata dia malas nak ikut lebuh raya biasa tu, dia ikutlah jalan karak lama semua benda tu. Lalu ayah si Adawiyah dan juga si Atira ni pun tegurlah mereka berdua, cakap lain kali bila dah lewat malam, elaklah lalu dekat tempat tu. Kalau korang ni jenis semangat yang tak berapa nak kuat, memang kena ganggulah dengan benda tu. Benda tu dia suka ganggu orang dekat kawasan situ. Sebab tu tempat tu banyak kemalangan. Sebab apa? Kadang-kadang dia terus melintas. Korang bernasib baik benda tu tak melintas depan kita korang macam tu je. Dia kacau korang macam tu. Cuba korang bayangkan kalau tiba-tiba melintas, korang panik, mau korang semua jatuh gaung. Kan dah satu hal. So cubalah, gunalah otak sikit bila nak lalu kawasan-kawasan macam ni. Kalau tak biasa, jangan lalu. Faham tak? Lalu Adawiyah dan juga si Atira ni hanya mengangguk dan dengar apa yang telah dinasihati oleh ayah mereka. Dan lepas insiden tu, tiap-tiap kali Adawiyah dan juga Atira ni pulang ke kampung halaman, diorang akan ikutlah lebuh raya yang macam biasalah, ikut jalan jauh sikit. Jauh pun tak apalah, syarat adalah kereta banyak semua. Kalau emergency, bolehlah call orang-orang yang tertentu untuk datang tolong. Daripada tersangkut dekat jalan lama tu kan, dekat dalam kawasan hutan yang tak tahu makhluk apa yang ada dekat dalam tu kan. Hantu satu hal mat. Korang bayangkan kalau harimau ke, gajah ke, beruang ke kan, datang attack kan, satu hal juga tu. Okay, so kepada korang semua geng bayang yang sedang menonton Shadows Channel, since kita pun dah dekat penghujung tahun, confirm ramai antara korang semua dah start ambil cuti, start travel semua benda. So pesanan Shadows kepada korang, number one, benda yang paling menyeramkan dah macam nak datang balik, iaitu COVID-19. Okay, dan nampak sangat banyak kes-kes dah makin menaik. So korang yang mana tengah travel, mana tengah nak pergi jalan-jalan semua, sila berjaga-jaga, sila jaga diri kan. Kalau boleh pakailah mask tu, alright, supaya kita boleh elaklah jangkitan ni berterusan. And kepada korang yang mana travel malam semua benda, pastikan yang mana beragama Islam, pastikan baca doa dulu. Semoga segala perjalanan dipermudahkan. Alright, at least taklah terkena gangguan ke. Kalau bukan gangguan pun, benda-benda yang bahayalah, accident ke apa, moga diminta jauh and dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so begitulah kisah kita pada malam ni. Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. And seperti biasa, kalau korang terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel, tanda sokongan korang kepada Shadows. So, and again, seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Take care. Stay safe.